أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجل الجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل. فروض التيمم 5. الأول نقل التراب. الثاني النية وهي نية استباحة الصلاة، فإن كانت الصلاة فرضا نوى استباحة فرض الصلاة، ويجب قرنها بوضع اليد على التراب واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه. الثالث مسح الوجه. الرابع مسح اليدين مع المرفقين. الخامس الترتيب هكذا. Baik, kata musannif rahimahullah, fardu faslun fi furudi tayammum. Fasal pada menyatakan fardu tayammum. Furudu tayammumi 5. Fardu tayammum ada 5. Yang pertama naqlu turab. Kita tengok dulu satu-satu. Yang pertama memindahkan tanah. Yang kedua niat. Yang ketiga menyapu muka. Yang keempat menyapu tangan, menyapu kedua-dua tangan berserta dengan siku. Dan yang kelima tertib. Baik, itu secara ringkasnya fardu tayammum. Baik, kita masuk dalam syarah. Jadi fardu tayammum yang pertama adalah memindahkan tanah. Baik, apa yang dimaksudkan dengan memindahkan tanah? Kata syarah hafizahullah, ay tahwiluhu min ardin aw hawain ila al-udwil mamsuh. Itu yang dimaksudkan dengan naqlu turab, memindahkan tanah. Itu tahwil. Tahwil apa dia? Memindahkannya daripada bumi, sama ada daripada tanah ataupun daripada hawa, daripada udara. Contoh ghubar, berlaku ghubar, sandstorm tu kan. Jadi kita pun kosakkan tanah dengan tangan kita ni, kita kosakkan tanah yang berada di udara tu, dan kita pindahkan dia kepada muka kita, pada muka dan juga tangan. Jadi sama ada memindahkan tu daripada bumi, daripada tanah ataupun daripada udara kepada anggota yang disapu. Itu yang dimaksudkan dengan naqlu turab. Dia mesti ada perbuatan memindahkan tu. Adapun kalau sandstorm tu berlaku, ribut pasir berlaku kan, lepas tu kita tak pindahkan, kita cuma tunggu, kita letak muka kita, lepas tu kita biar ribut pasir tu kena muka kita, yang tu tidak berlaku perbuatan naql, tidak ada berlaku perbuatan memindahkan tanah. Yang tu tak boleh. Tapi kalau berlaku ribut pasir tu, lepas tu dia pun dengan tangan dia pergi tahan, letak kat udara tu, dengan niat nak pindahkan daripada tangan dia ni, dia pindahkan ke muka dia. Itu tak apa. Tengah ada kat udara, dia pindahkan, dia letak tangan dia tu, dia kosakkan. Dia kosakkan, lepas tu jadi tangan dia tu jadi berdebu. Lepas tu dia pindahkan ke muka dia. Itu tak apa. Kalau dia letak je muka dia, itu tidak memada. Yang kedua, fardu tayammum yang kedua, an-niyatu. Fardu tayammum yang kedua, niat. Niat apa? Wahya, niat itu ialah niyatus tibahati. Kalau ikut matan, niyatus tibahati solah. Kalau ikut matan, dia akan jadi apa? Niat mengharuskan solat.
Kan? Niat mengharuskan solat. Tapi dia syarah ni dia jadikan kalam matan tu lebih umum. Dia selit tengah-tengah tu. Dia kata niyatus tibahati ma yaftaqiru ila tayammumi. Iaitu niat mengharuskan apa yang berhajat kepada tayamum. Jadi apa yang berhajat kepada tayamum ni banyak. Contoh dia apa? Kamassil mushafi, seperti menyentuh mushaf, ataupun nak tanggung mushaf, nak angkat mushaf pun kena ada wuduk juga kan. Kena ada wuduk, tak ada wuduk ganti dia tayamum. Wassalati, dan solat. Jadi kalam matan tu satu dia nak sebut kan istibah solah aja. Jadi dia selit tengah-tengah tu, dia jadikan kalam tu jadi umum lah. Lepas tu dia masuk contoh-contoh tu. Solat tu termasuk dalam contoh. Jadi boleh dia kalau dia niat nawaitu istibahata ma yaftakiru ila tayammum. Boleh. Ataupun dia sebut satu-satulah apa yang berhajat pada tayamum. Dia nawaitu istibahata mashil mushaf, ataupun nawaitu istibahata hamlil mushaf, nawaitu istibahata as-solah. Baik. Boleh faham situ? Itu niat mengharuskan apa yang berhajat kepada tayamum. Apa yang berhajat kepada tayamum? Seperti menyentuh mushaf dan juga solat. Itu contohnya. Fa in kanatis salatu fardhan nawastibahata fardhis solah. Baik. Di sini dia nak sebut sikit ni tentang martabat niat. Tentang martabat niat. Dia sebut semua ke? Ya, dalam dalam kalam matan ni dia tak sebut semualah dalam kalam matan, tapi dalam kalam syarah tu syarah bawakan. Okey, jadi dalam niat ni dia ada 3 martabat. Ada martabat yang pertama, ada martabat yang kedua, ada martabat yang ketiga. Okey. Martabat yang pertama ni kita kata martabat yang pertama apa dia? Martabat yang pertama dia niat dengan tayamum dia tu dia nak buat solat fardu. Solat fardu. Bukan solat saja, solat ada kait dengan fardu, ataupun fardu solat, ataupun tawaf fardu, ataupun solat dan tawaf yang dinazarkan, ataupun khutbah Jumaat. Semua benda ni. Jadi bila dia niat salah satu daripada yang nak sebut tadi, dia niat salah satu daripada yang sebut tadi, maka dia boleh buat satu fardu sahaja, dan dia boleh buat apa yang ada pada martabat yang kedua dan juga martabat yang ketiga. Ulama bahagikan martabat niat ni kepada 3. Kan? Jadi yang pertama tu dia apa-apa niat yang berkaitan dengan fardu lah. Sama ada fardu solat ataupun fardu tawaf. Kan? Jadi kalau dia niat dengan tayamum dia tu, dia niat solat fardu ataupun tawaf fardu, ataupun tawaf nazar, ataupun solat nazar, ataupun khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ni dia ambil hukum dia ambil hukum 2 rakaat. Dia ambil hukum 2 rakaat solat zuhur. Jadi dia masuk dalam martabat yang pertama. Jadi bila dia dah niat ni, salah satu daripada martabat yang pertama ni, dia boleh buat apa yang dia niat tadi, ataupun dia buat selain daripada apa yang dia niat tadi, yang ada pada martabat yang pertama tadi. Boleh faham tak? Contohnya dia niat tawaf fardu, tapi dia solat fardu, ataupun dia niat dengan tayamum dia tu solat fardu, tapi dia pergi buat tawaf fardu. Boleh faham? Tapi bila dia dah buat dah satu fardu tu, dia tak boleh dah buat yang lain. Dia tak boleh dah buat yang lain yang berkaitan dengan fardu. Dia niat tawaf fardu, lepas tu dia buat tawaf fardu. Okey, tak apalah. Hal lain dia tak boleh buat dah.
Ataupun dia niat tawaf fardu tapi dia pergi buat solat fardu pun boleh juga, tapi tawaf fardu dia tak boleh buat dah. Sebab satu tayamum hanya satu fardu sahaja. Sama ada fardu yang dia niatkan ataupun yang bukan dia niatkan. Yang penting satu fardu. Boleh faham ah? Okey. Itu martabat yang pertama. Martabat yang kedua, martabat yang kedua, dia niat apa dia dalam martabat yang kedua ni? Martabat kedua ni solat sunat, tawaf sunat, tawaf sunat, lepas tu tawaf sunat, solat sunat, lagi apa lagi? Masuk dalam martabat yang kedua. Ada solat jenazah. Satu lagi. Solat jenazah dia termasuk dalam martabat yang kedua. Okey ya. Solat jenazah termasuk dalam martabat yang kedua. Jadi bila dia niat salah satu yang anda sebut tadi, dia niat saja aku tayamum untuk mengharuskan solat sunat duha contoh, ataupun untuk mengharuskan solat sunat, ataupun dia sebut saja aku tayamum untuk mengharuskan solat. Dia sebut solat je tanpa dia kaitkan dengan fardu. Jadi dia boleh buatlah apa-apa yang ada pada martabat kedua ni yang anda sebut tadi. Dia boleh buat satu je ke? Tak, dia boleh buat semua. Dia boleh buat semua. Dan dia boleh buat apa yang ada pada martabat yang ketiga yang akan anda sebut lagi. Adapun martabat pertama tu fardu tu dia tak boleh buat langsung. Kalau dia niat tayamum untuk buat benda sunat, dia tak boleh guna tayamum tu untuk buat benda fardu. Dia faham ah? Begitu juga tapi kalau dia niat tayamum untuk buat benda fardu, dia boleh buat benda sunat dengan tayamum tu. Okey, boleh faham situ. Martabat yang ketiga apa dia? Dia niat membaca Al-Quran. Niat baca Quran ni masuk dalam martabat niat yang ketiga. Niat baca Quran, niat menyentuh Quran, niat menanggung Quran, mushaf lah. Niat menyentuh mushaf, menanggung mushaf, ataupun dia niat untuk menghalalkan suami dia. Dia dalam keadaan haid, kemudian nak mandi, air tak ada. Nak mandi air tak ada. Jadi suami dia tak halal lah untuk menyetubuhi dia. Jadi dia tayamum. Tayamum tu untuk menghalalkan suami dia berhubungan dengan dia. Itu pun masuk dalam martabat yang ketiga. Ataupun dia niat dengan tayamum tu untuk sujud tilawah ataupun untuk sujud syukur, pun dia duduk dalam martabat yang ketiga. Jadi kalau dia niat dengan tayamum dia tu, apa yang anda sebut pada martabat yang ketiga ni, dia tak boleh buat apa yang anda sebut pada martabat yang kedua dan pada martabat yang pertama. Dia hanya boleh buat apa yang ada pada martabat yang ketiga ni ya. Dia niat sentuh mushaf, dia bolehlah baca Quran, dia boleh juga sujud syukur, sujud tilawah. Okey, boleh faham situ? Jadi kita tengok kalam syarah sana. Baik. Fa in kanatis salatu fardan, maka jika solat itu adalah solat fardu, nawastibahata fardis solah, niat ia al-mutayammim tu, orang yang tayamum tu, niat akan mengharuskan fardu solat. Dia niat mengharuskan fardu solat. Wastabaha bihadza tayammum fardhas solah wa naflaha wa ghairahuma kamassi mushafin wa nahwiha. Maka mengharus ia dengan tayamum ini akan fardu
akan fardu solat dan sunat solat, yang ni solat sunat, wa ghairahuma, dan selain daripada kedua-duanya. Ini selain daripada fardu solat dan sunat solat. Ini selain daripada solat fardu dan solat sunat. Seperti kamasi mushafin wa nahwihi, seperti menyentuh mushaf dan seumpamanya. Nampak? Bila dia niat saja mengharuskan fardu solat, maka dengan tayamum tadi tu mengharuskan bukan saja fardu solat, bahkan dia mengharuskan solat sunat dan selain daripadanya. Itu kalau dia niat fardu. Kalau dia niat sunat, wa inna wastibahatan nafli awis salati awil tawafil mandubaini aw salatil janazati. Jika dia niat dengan tayamum tu, dia niat mengharuskan solat sunat, mengharuskan mengharuskan sunat an-nafl, au as-salah awit tawaf al-mandubain, ataupun solat dan tawaf yang sunat, bukan yang wajib, au salatil janazah, ataupun dia niat mengharuskan solat jenazah. Istabaha bihadza tayammum as-salat al-mandubah. Sama ada dia niat tu dia niat nak buat benda sunat, ataupun dia niat nak solat sunat, ataupun dia niat nak tawaf sunat, ataupun nak solat jenazah, maka dia telah mengharuskan dengan tayamum tu as-salat al-mandubah. Dia mengharuskan dengan tayamum tu akan solat sunat, wa tawaf al-mandub, dan tawaf yang sunat, wa salat al-janazah, dan solat jenazah, wa nahwa sajdati tilawah, dan mengharuskan seumpama sujud tilawah. Walam yastabih bihi al-fard al-aini, dan walam yastabih, dan dia tidak mengharuskan bihi bit tayammum ni, dengan tayamum yang dia buat ni, al-fard al-aini. Dia tidak mengharuskan yang fardu. Dia faham? Fardu ain tak jadi harus. Maknanya tak boleh buat lah. Ini martabat yang kedua. Ini martabat yang kedua. Tadi martabat yang pertama, ni martabat yang kedua. Okey. Lepas tu martabat yang ketiga. Walau nawastibahata ma adas salah wa tawaf. Kalau dia niat mengharuskan selain daripada solat dan juga tawaf. Seperti apa? Kamasil mushafi, dia niat mengharuskan sentuh mushaf. Wa hamlihi, dan tanggung mushaf. Dia niat tayamum tu untuk tanggung mushaf. Wa sajdati tilawah, dia niat untuk sujud tilawah. Wa nahwi dhalika, dan seumpamanya lah. Istabaha afrada hadhihi al-martabah faqat. Dia mengharuskan item-item yang ada pada martabat ini sahaja. Apa ada item-item yang ada pada martabat ni? Itulah sentuh mushaf, tanggung mushaf, sujud tilawah, sujud syukur, kan? Tamkinul halil, menghalalkan suami tadi tu. Itu afrad, item-item yang ada pada martabat yang ketiga. Khulasahnya, niat dalam masalah tayamum ni ada tiga martabat. Yang pertama tu niat yang paling tinggi, iaitu niat solat fardu ataupun tawaf fardu, ataupun termasuk juga dalam yang martabat yang pertama ni khutbah Jumaat. Yang kedua, martabat yang kedua, solat sunat, tawaf sunat, dan juga solat jenazah. Itu martabat yang kedua. Martabat yang ketiga, sentuh mushaf, sentuh mushaf, tanggung mushaf, baca Quran, sujud tilawah, sujud syukur, dan juga menghalalkan suami, tamkinul halil. Okay. Jelas itu? Ada apa-apa soalan? Kita boleh teruskan. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa yajibu qarnuha, dan wajib menyertakannya, ini menyertakan niat, biwada'il yadi ala turab, menyertakan niat dengan meletakkan tangan tu ala turab, di atas tanah. Maksudnya dia kena sertakan niat waktu dia letak tangan di atas tanah, waktu dia nak nakal tu lah. Sebab itu adalah
rukun yang pertama. Rukun yang pertama adalah naqlu turab. Jadi waktu naqlu turab tu, waktu itulah niat. Ni kadang-kadang orang tersilap. Dia tanya niat apa ni? Niat tayamum kat mana? Dia tanya niat kat muka. Sebenarnya niat waktu memindahkan tanah. Niat waktu memindahkan tanah. Sebab itu rukun yang pertama. Kalau wuduk, kita niat waktu basuh muka. Kenapa sini tak niat waktu basuh muka? Wuduk dia punya rukun rukun pertama dia. Rukun pertama dia basuh muka. Dia niat dulu kan. Lepas tu basuh muka tu, sebab niat dalam hati. Berkait dengan perbuatan ni, basuh muka tu lah yang pertama. Jadi waktu itulah kita sertakan niat. Tapi waktu tayamum ni, yang pertama sekali, sebelum basuh muka tu, memang itulah yang maksudnya. Tapi sebelum tu ada perbuatan sebelum tu, iaitu memindahkan tanah. Jadi waktu memindahkan tanah tu lah disertakan niat. Sertakan niat. Lepas tu waktu basuh muka sekali, waktu basuh muka tu pun kena ada agak niat. Niat kena ada, mesti ada. Waktu basuh, waktu meletakkan tangan tu, waktu memindahkan tanah tu, dan waktu sapu muka. Dia kena berterusan. Dia kena berterusan. Nak dia kata apa? Wa yajibu qarnuha biwada'i al-yadi ala turab wastidamatuha, dan berterusan. Niat itu ila mashi syai'in minal wajhi, sehinggalah menyapu sesuatu daripada wajahnya. Kena berterusan niat itu daripada, sebab dia sat je kan. Dah kita tepuk tu kan. Kita tepuk tu, lepas tu kita takhfifkan dia, disunatkan takhfif. Lepas tu kita sapu muka. Jadi niat tu ada. Niat tu ada waktu kita tepuk dan juga waktu kita sapu muka. Baik, kalaulah niat tu hilang tengah-tengah tu, di antara di antara pindah dan juga sapu muka, katalah hilang niat tengah-tengah tu, batal tak niat tu? Kita buat nombor lah nak mudah faham. Kita tepuk, itu saat pertama. Waktu kita pindahkan, itu saat kedua. Waktu kita angkat nak pindahkan ke muka, itu saat yang kedua. Waktu kita sapu, itu saat yang ketiga. Baik, katalah niat tu hilang pada saat yang kedua. Waktu pindah tu. Celah antara pindah dan juga sapu muka tu. Saat yang kedua tu, niat hilang. Batal tak tayamum tu? Batal tak niat tu? Kan? Kena niat balik ke? Ke tidak? Okay, di sini ada khilaf. Pandangan Imam Ibnu Hajar, dia kata batal. Kita tengok dalam syarah. Dia kata falau azabatin niyatu qabla mashi syai'in min al-wajhi. Maka kalau kita kata lenyap niat tu sebelum sapu sesuatu daripada wajah, batalat. Yani batalatin niyah. Batal niat tu. Wa in istahdaraha indal wajhi. Walaupun dia hadirkan balik niat tu ketika sapu muka. Hadza ma'tamadahu Syekhul Islam wa Ibnu Hajar. Inilah yang diiktimadkan oleh Syekhul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari, dan juga Ibnu Hajar. Okay. Rahimahumullah. Wa'tamada al-Khatib Asy-Syirbini wa Ramli annahu law qarana an-niyyata bid-darbi summa azabat qabla masi syai'in min al-wajhi thumma istahdharaha inda mashi al-wajhi sahhat. Adapun yang diiktimadkan oleh Khatib Syirbini dan Imam Ramli, dia kata kalaulah dia sertakan niat pada ketika pukul ketika pindahkan tanah tu, summa azabat, niat tu lenyap, hilang sebelum dia sapu sesuatu daripada wajah. Saat kedua tu hilang. Saat pertama ada waktu dia pindahkan tanah tu, saat kedua hilang, saat ketiga waktu sapu tu dia hadirkan balik, istahdharan niyah inda masil wajhi, ketika menyapu wajah, sah niat dia. Dia ada khilaf lah dalam masalah ni. Okey.
Lepas tu dia buat masalah tu law tayammama bi niyatil istibahah dhanan anna hadathu asghar fa bana anhu akbar awil aks sahha li anna mujabaha muttahidun wa huwa tayammum bi khilafi ma law ta'ammada dhalika li ta'la'u bihi. Dia nak bagi tahu kalau dia tayamum mengharuskan dengan niat mengharuskan solat ke ataupun apa-apalah daripada perkara yang kita sebut tadi, martabat pertama, martabat kedua, martabat yang ketiga tadi tu kan. Tapi dia niat dengan tayamum tu, dia ingatkan hadas kecil. Dia ingatkan hadas dia tu hadas kecil. Walau tayammama bi niyatil istibah dhanna an hadasahu asghar fa bana annahu akbar. Okey. Awil aqsaha. Ni masalah tersilap niat lah. Mula tersilap niat. Dia niat dia niat istibahah dengan tayamum tadi tu, dan dia sangkakan dia hadas kecil, tapi rupanya dia hadas besar, ataupun dia sebenarnya hadas besar, dia ingat dia hadas kecil, dia tersilap. Jadi kalau dia tersilap, hukum dia tak ada masalah. Sebab fil akhir dia hadas kecil ke dia hadas besar ke, apa yang dia perlu buat? Yang dia perlu buat adalah tayamum. Yang dia perlu buat adalah tayamum. Kecuali kalau dia bermain-main, dia sengaja, itu tak memadalah. Dia bermain-main dengan ibadat, hukum dia dosa, salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, yang ketiga, mashu jami'il wajhi, menyapu semua wajah ataupun menyapu keseluruhan wajah. Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka sapulah wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu daripadanya, daripada debu tu, daripada sebahagian daripada tanah tu, satu daripada juzuk debu daripada juzuk tanah, iaitu debu tu lah. Ini maksudkan waqad taqaddama hadul wajhi fil wudu. Lepas tu apa dia had wajah, jadi dia kata telah lalu kata penjelasan had wajah pada fasal wudu. Itulah had wajah dia. Dia punya tul kan, dia punya tul panjang dia, iaitu ma baina madabiti sya'ri ra'si ila dhaqan, iaitu di kawasan di antara tempat kebiasaan tumbuh rambut sehinggalah ke, kita kata, ke dagu dia, itu panjang. Adapun lebar dia ma bainal udhunain, iaitu kawasan di antara dua telinga. Itulah kawasan wajah. Kawasan wajah. Cuma bezanya dalam masalah tayamum ni, tidak wajib kita sampaikan debu tanah tu ke dalam kawasan bulu-bulu yang ada di wajah tu, kepada batin bulu-bulu yang ada di wajah. Walaupun bulu-bulu tersebut kita kata bulu-bulu yang tidak tebal, nipis sahaja, pun tidak wajib, bahkan tidak sunat. Wala yajibu isalu turab ila batini sya'ri wa in khaffa bal wala yunda. Tak wajib menyampaikan debu tanah ke batin bulu-bulu yang ada di wajah, walaupun kita kata bulu-bulu tu khafif dengan kathif, macam mana dia punya dhabit dia, itu pun dah disebut dalam fasal wudu. Maknanya kalau
apa ni, kalau nak cakap macam mana, apa ni, kalau tidak dilihat, kulit daripada celah-celah bulu tu, tidak dilihat kulit daripada celah-celah bulu, janggut ke ataupun jambang ke, misai ke, tidak dilihat dalam jarak tiga hasta, kan, tiga hasta, dalam jarak 3 hasta. Jadi ana duduk sini, lepas tu ada seorang lagi duduk depan ana dengan jarak 3 hasta. Lepas tu dia tengok di celah-celah janggut ana, nampak tak kulit yang di belakang janggut tu. Jadi kalau tak nampak, maka dikira janggut ni sebagai kasif, tebal. Tapi kalau nampak, maka masih lagi dikira sebagai khafif, apa ni, nipis. Itu dia punya dobit lah. Jadi nipis ke tebal ke, tak wajib nak sampaikan turab sampai ke dalam, bahkan tidak disunatkan. Sebab ada masyakkah lah, ada kepayahan, ada kesusahan di situ. Dia tak macam ayam, lima fihi minal masyakkah, kerana ada padanya daripada masyakkah. Lakin yajibu ta'ahudul amakin allati la yasilu turab ilaiha kanahwil muq. Tetapi wajib menjaga tempat-tempat yang mana turab tidak sampai kepadanya, tanah tidak sampai kepadanya. Seperti apa? Kanahwil muq. Muq apa dia ni? Tepi mata ni. Apa nama dia ana pun tak tahulah. Di hujung mata ni, sini asalnya. Hujung mata yang apa ni, yang belah hidung ni. Adapun hujung mata yang satu lagi yang melekat dengan telinga tu panggil lihaz kot. Al-lihaz. Lam, ha, alif, dha. Lihaz. Tak salah ana lah. Yang dekat dengan hidung ni panggil muq. Begitu juga kat bawah hidung ni, kan, kat kawasan-kawasan bawah hidung ni pun sama juga. Itu kadang-kadang dia tak macam air lah. Kalau air kan dia mengalir, kena bawa kawasan bawah tu, tapi tanah ni tak. Jadi kita kena jaga tempat-tempat macam tu. Okey. Yang keempat, ar-rabi'u mashul yadaini ma'al mirfaqain. Yang keempat, menyapu kedua-dua tangan berserta dengan dua siku. Ini rukun yang keempat. Wa kaifiyatul mandubah, dan dia nak ajak kaifiat cara menyapu tangan. Cara dia yang kita kata cara yang digalakkan lah. Cara ni, an yada'a asabi'al yusra siwal ibhami ala zuhuri asabi'il yumna. Dia meletakkan dia meletakkan jari-jari tangan kiri dia kecuali ibu jari. Dia letak ala zuhuri asabi'il yumna, letak di belakang, di kawasan zahir jari-jari tangan kanan. Payah lah nak tunjuk lah. Siwal ibham juga, bihaisu la takhruju anamilul yumna an musabbihatil yusra. Sekira-kira tidak keluar jari-jari tangan kanan tu, tak keluar daripada musabbihah, daripada jari telunjuk. Dia kawasan bawah lah. Payah pula. Apa mau tahu dah kan cara ni kan. Sana. Dia nampak tangan. Ni tangan, yang ni tangan kanan. Tak tahulah kalau nampak kiri, kan. Jadi ni tangan kiri, dia letak di belakang tangan, letak di belakang tangan kanan. Walaupun dia letak belakang tangan kanan, tapi tangan kanan ni dia tak lepas daripada ni musabihah, ni musabihah yusra. Ni musabihah yusra,
Jadi tangan Nana ni duduk bawah dia lah. Tangan kanan ni dia duduk bawah ni. Lepas tu wa yumirruha, lepas tu wa yumirruha, dan dia pun memperjalankannya alal yumna. Dia memperjalankan hak kiri ni lah, ni kiri. Jadi dia pun perjalankan yumirruha alal yumna. Okey. Lepas tu fa idza balaghal qu', bila sampai qu', inilah pergelangan ni. Fa idza balaghal qu' dhamma atrafa asabi'i, dia pun dhamma apa macam ni. Apa maksud dia dhamma? Dia genggamkan. Okey. Ahsanta. Dia genggamkan atraf, dia punya jari-jari lah, atraf dia ni, bahagian-bahagian hujung jari dia ni, ila harfi zira. Sini. Dia genggam. Dah sampai sini, dia genggamkan. Lepas tu, dhamma atraf asabi' ila harfi zira. Ni harfi zira lah. Wa yumirruha ila al-mirfaq. Lepas tu dia pun perjalankan sampailah kepada mirfaq. Mirfaq ni siku. Siku ni ila mirfaq. Sampai ke mirfaq, lepas tu dia summa yudiru batina kaffihi. Kemudian dia pusingkan batin kaf. Batin kaf ila batini zira. Dia pusing. Dia pusing. Lepas tu wa yumirruha alaihi. Lepas tu dia pun jalan kan. Dia pusing, dia jalan. Tapi dalam keadaan rafi'an ibhamahu. Dia punya ibu jari ni diangkat. Dia tak kena. Dia pusing sini. Tak, dah sini, dah sampai sini tu. Dia dah pusing tu. Okey. Lepas tu dia, jari ni terangkat. Jari ni terangkat. Rafi'an ibhamahu. Sampailah balaghal qu'. Sampailah kat qu' ni. Fa iza balaghal qu' amarra ibhamal yusra ala ibhamil yusna. Dia sampai dekat qu' pergelangan tangan, maka dia pun memperlalukan ibham tangan kiri dia ke atas ibham tangan kanan. Amarra ibhamal yusra ala ibham al yusra. Lepas tu cara yang sama, summa yaf'alu bil yusra kadzalika. Lepas tu dia buat pada tangan kiri dia macam tu juga. Summa yamsahu ihdar rahataini bil ukhra nadban. Lepas tu dia sapu salah satu daripada dua tapak tangan dia tu atas tapak tangan satu lagi. Dia sapu. Nadban, sunat. Li ta'addi fardihima bi darbihima ba'dal wajhi. Cakap macam mana tu? Supaya tertunai lah. Supaya tertunai fardu kedua-duanya. Okey. Itu cara dia. Cara yang digalakkan lah. Dibuat. Nak buat cara lain, mafi muskilah, tak ada masalah. Yang penting sampai sapu muka dan juga sapu tangan. Okey. Kemudian tentang hadis Allah Subhanahu Muhammad, berkaitan dengan hadis hadis tayamum lah, hadis tayamum basuh muka dengan sapu tangan tu. Jadi ada hadis yang menyebut sapu sampai pergelangan saja. Ada yang menyebut sapu sampai ke siku. Kalau nak ikut sanad hadis yang menyebut sapu sampai ke pergelangan tu lebih asah. Maknanya hadis yang menyebut sapu sampai ke siku tu tak mampu nak lawan lah hadis yang menyebut sapu sampai ke pergelangan dari segi sanad. Tapi Imam Syafi'i memilih hadis yang menyebut sampai ke siku tu kerana dia lebih ashbah dengan Quran. Kat dalam tu dia sebut kot lah. Okey. Dia lebih muwafiq, kita kata lebih di sini disebut li'annahu muwafiqun li zahiril Quran walil qiyas wa ahwal. Dia lebih, yang kata lebih
menepati ataupun lebih muafakat dengan zahir Al-Quran. Sebab tayamum ni kan dia ganti daripada wuduk kan. Jadi wuduk kita basuh tangan, kita basuh tangan sampai ke siku kan. Lepas tu dalam ayat yang sama Allah Ta'ala sebut kalau air tak ada maka tayamum. Lepas tu Allah suruh basuh muka dan juga sapu muka dan juga sapu tangan. Dan tangan waktu tu tak ada kait apa. Tangan sampai mana? Tadi waktu wuduk sebut tangan sampai siku. Lepas tu suruh tayamum, kata basuh muka, lepas tu sapu muka dengan juga sapu tangan. Tapi tak kait pun tangan sampai mana. Jadi fahamnya kan, tangan yang tayamum ni tangan yang samalah yang disebut pada masalah wuduk. Sebab tayamum sekarang ni ganti wuduk. Dan tidak disebut pula had dia sampai mana. Jadi kita kaitkan sebutan tangan yang mutlak ni, yang tak ada kait ni dengan dengan kait yang ada pada wuduk tadi. Okey. Kesimpulan dia ada khilaf lah. Dalam mazhab kita sampai ke siku. Dalam ada mazhab lain, contoh mazhab Malik sampai ke pergelangan tangan. Baik, yang kelima, al-khamisu at-tartibu hakadha. Tak habis lagi kan? Tak habis lagi. Faidatun al-mas'u fil madhhab al-qadim lil imam asy-Syafi'i ila al-Qu'ain wa ikhtarahu al-imam an-Nawawi rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i makruflah dalam mazhab kita ada pandangan qadim, ada pandangan jadid. Dan pandangan qadim iaitu pandangan Imam Syafi'i ketika di Iraq. Kan? Adapun pandangan dia ketika di Mesir tu pandangan jadid. Okey. Jadi pandangan Imam Syafi'i yang qadim, sapu tangan ni sampai ke pergelangan je. Adapun pandangan jadid, sapu sampai siku. Dan pandangan qadim ni dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi dia ada ikhtiarat dia. Ada beberapa masalah yang mana dia ada pilihan dia lah. Dia memilih dia memilih hukum yang lain lah, bukannya yang muktamad mazhab. Jadi muktamadnya sampai siku kan. Itulah pendapat baru Imam Syafi'i. Adapun pendapat qadim sampai ke pergelangan je. Dan pendapat lama tu itu yang dipilih oleh Imam Nawawi. Sebab dia dari sudut dalil ya, hadis tu dia lebih kuat. Baik, yang kelima, al-khamisu at-tartibu hakadha. Tertib begini. Begini macam mana yang disebut tadilah. Maknanya naklu turab, lepas tu naklu turab serta dengan niat, lepas tu basuh sapu muka dan juga sapu tangan. Ai anna min arkani tayammum at-tartiba baina mashil wajhi wa mashil yadain. Bahwasanya daripada rukun-rukun tayamum tu tertib di antara menyapu muka dan juga menyapu kedua-dua tangan. Sawa'un kana tayammum anil hadatsil asghar awil akbar. Sama saja tayamum tu ganti daripada hadas kecil ataupun daripada hadas besar. Falau lam yurattib, maka kalau dia tidak tertib pada sapu tu, bi an masahal yadain summal wajha. Bi an masahal yadain summal wajha, dengan bahasanya dia menyapu kedua-dua tangan, lepas tu kemudian baru dia sapu wajah. Sahha mashul wajhi faqat. Sah sapu wajah sahaja. Wa yu'idu ba'dahu mashal yadain, dan dia kena ulang selepas sapu wajah itu, dia kena ulang sapu kedua-dua tangan. Sebab sapu kedua-dua tangan tadi itu tak dikira. Dia sapu kedua tangan, lepas tu dia sapu wajah. Jadi sapu kedua-dua tangan tu tidak dikira. Macam orang ni lah, macam orang wuduk, dia basuh tangan dulu baru dia basuh muka. Jadi tangan tu tak dikira, muka je yang dikira. Dia kena ulang balik basuh tangan. Sama juga dekat sini. Jadi yang tertib tu, wajib tertib di antara sapuan. Adapun
tertib di antara memindahkan tanah tu, itu tak wajib. Itu sunat. Wala yajibu tertib bainan naqlaini bal yusan. Dan tidak wajib tertib di antara dua perpindahan tanah tu, bahkan disunatkan. Kalau dia tak tertib macam mana? Contoh, dia tepuk dengan kedua tangan dia. Yang mana tepuk ni dia gunakan untuk sapu muka dan juga untuk sapu tangan. Macam mana untuk sapu muka, sapu tangan? Okey. Dia tepuk, lepas tu satu tangan dia gunakan untuk sapu muka, dan satu tangan lagi, tangan kanan dia gunakan untuk sapu muka, dan tangan kiri dia gunakan untuk sapu tangan kanan dia. Dia buat macam tu. Lepas tu dia tepuk sekali lagi. Dia tepuk sekali lagi dengan tangan kanan dia untuk sapu tangan kiri dia. Itu dikira tak ada tertib lah tu. Sebab dia dengan satu tepukan tu, dia gunakan untuk muka dan tangan. Dia gunakan kedua-duanya sekali. Terbenar juga dikatakan tidak ada tertib pada perpindahan. Dia bukannya satu-satu muka, satu tepukan tu bukan untuk muka saja. Itu baru kita kata tertib. Satu tepukan untuk muka saja. Lepas tu satu tepukan lagi untuk tangan. Ini tak. Satu tepukan tu muka dengan tangan sekali digunakan. Boleh tak? Jawapan dia boleh. Sebab tak syarat pun tertib pada memindahkan tanah. Tapi disunatkan. Sebab tu dah dekat nombor 2 tu, kat hamish tu, dia kata falau daraba bi yadayhi wa masaha bi yadihi al-yumna faqat wajhahu kullahu wa masaha bi yadihi al-yusra yadahu al-yumna jaza wa yadribu darbatan ukhra liyamsaha al-yad al-yusra. Macam mana sebut tadi lah. Kalau dia tepuk dengan kedua-dua tangan dia, dan dia sapu dengan tangan kanan dia tu, dengan tangan kanan dia saja, dia sapu muka dia kesemuanya. Dan dia sapu dengan tangan kiri dia tu, dia sapu tangan kanan dia. Hukum dia jaza, boleh. Wa yadribu darbatan ukhra, dan dia tepuk sekali lagi untuk menyapu tangan kiri. Wallahu ta'ala alam. Ini kita baca fardu. Nanti kita baca syarat pula. 1, 2, 3, 4. Yang panjang lagi lah. Tak apalah. Allah Ta'ala alam.